selalu cakap barang yang baik. Saya sendiri pun lupa. Okey. Yang paling penting kita sendiri pun nak selalu cakap dalam perkara yang baik, dia akan masukkan perkaraan masih kepada kita yang baik. Kalau cakap tak baik, dia akan jadikan tak baik. Okey. So, senang sebut. Sini dia akan bermasuk. Fikiran menentukan nasib hidup kita sepanjang hayat. Oh, orang sudah tahu. Ada orang mungkin belum tahu. Ada orang mungkin setengah-setengah. So di sini saya akan buat sedikit contoh lah fikiran sangat penting. Okey, selalu ada orang dia bercakap macam ini. Okey, saya rasa kebanyakan orang dia akan bercakap macam ini. Pertama dia selalu cakap macam itu. Saya tak mau miskin. Ada tak? Saya tak mau sakit. Saya tak mau gemuk. Saya tak mau doa. Paling penting, saya selalu dengar orang cakap pandemik ini 2 tahun. Saya tak mau hutang. Saya mau cepat-cepat hutang yang diselesaikan. Semakin kita cakap banyak, kita akan cakap kepada siapa dia bagi kita tahu. Oh, itu kok alam semesta. Kita cakap apa, dia kasih kamu apa. Kenapa you cakap saya tak mau miskin, dia bagi miskin. Karena dia depan tak tahu. Dia hanya tengah belakang saja miskin. Saya tak mau hutang. Okey, dia hanya dengar hutang, dia bagi hutang saja. Saya tak mau gemuk, dia bagi gemuk saja. Dia tak mau sakit, dia bagi sakit. Kenapa kita cakap itu perkaraan fikiran yang sangat penting. So kita nak tukar perkaraan. Bagaimana kita perlu cakap? Saya mau kaya, bukan saya tak mau hutang. Saya mau kaya. You bagikan kita punya alam semesta tahu. Adakah kita cakap dengan kepada Tuhan. Kalau you tak bagi mereka jelas, mereka bagi kamu pun tak jelas. Saya mau duit. Apa duit kita nak tahu? Itu kita nak tahu, kita nak lagi faham. Selalu kita nak apa lagi? Sihat. Saya mau selingkan badan. Saya mau semakin muda. Itu perkaraan sangat penting di kita punya fikiran. Okey? So, malam ini saya rasa paling penting saya nak di-up kebarakan buku ini. Secret. Saya rasa ada orang pernah dengar, ada orang belum. Ada orang mungkin tadi saya ada satu leader cakap dia bacakan ini cover saja, dia belum memasukkan lah. Sebelum saya cakap buku ini, kenapa buku ini akan ditulis? Dia sangat lancar, dia sangat-sangat meletup. Dia banyak orang buku ini dibelikan membantukan banyak orang. Ini ialah seorang menuliskan ini buku nama Hyundai Brian. Dia sebenarnya masa itu dia menghadapi apa tahu tak? Pertama, dia menghadapi masalah ialah sangat down, mood yang tak baik. Bapa dia meninggal dunia, hubungan dengan dia punya husband tak begitu baik. Dia kerja pun ada banyak masalah, dia sangat-sangat down. Lepas dia punya anak bagi satu buku. Itu buku panggil Secret. Okey. Russia. Dia bagi dia tengok. Lepas tengok, dia mindset open. Ini bukan kita baru hari ini cakap. Apakah itu Russia. Ini yang sebenarnya buku ini ditulis. Sekurang-kurangnya dia interview dalam 50 orang yang sudah berjaya. Contoh, Presiden Bill Clinton dan kita punya Bill Gates dan lain-lain. Semua orang bakal berjaya, usahawan, ada penciptaan, semua berjaya. Ada satu secret. Itu apa secret? Mereka punya fikiran sangat-sangat positif menjadikan mereka yang berjaya. So sesiapa memakaikan ini cara, dia akan lagi untuk nak berjaya. Okey? Buku ini dia berterangkan, dia contoh apakah itu secret dalam dia cakap. Dia cakap itu hukum tarian. Dia macam apakah itu hukum tarian? Kadang-kadang banyak orang dia tak faham. Dia macam menek. Menek dia tarik apa? Besi mah, betul tak? Ini menek bermasukkan apakah you fikir dia bagi. Tapi you mesti clear, you tak boleh di depan you punya mentor, ada you punya ibu bapa, ada you punya cikgu depan positif. Tapi lepas belakang negatif. Ini yang sangat-sangat penting. Saya rasa menek ini dia akan jadikan satu orang boleh percaya tak boleh percaya. Okey, di sini saya rasa saya akan cakap satu cerita pernah semua orang akan dengar lah.
Saya rasa yang kecil-kecil kita pun pernah dengar satu cerita ialah Alibaba, tahu tak? Alibaba dia ambilkan satu macam cawan punya barang, lepas dia tengok kotor, dia lakkan itu cawan, lepas siapa keluar? Itu angels keluar. Lepas angels keluar, dia cakap apa? Saya boleh bagikan 3 harapan kepada anda. Kita bayangkan kalau betul angels keluar, bagi ketika kita punya harapan, apakah harapan kita mau? Tak mungkin kita cakap saya mau saya mau miskin mah, tak mau sihat mah, betul tak? Semua orang dia mau apa? Kalau dia bagi yang kita punya 3 harapan, fikir dulu apakah kita perlu. Saya rasa banyak orang akan cakap, saya mau sihat, saya mau gembira, saya mau bahagia, betul tak? Saya mau kaya, betul tak? So itu ialah kita punya harapan. Saya rasa di otak kita sini, minta sini, kita hanya berapa minta pun boleh. Dia bukan 3 saja. So di sini saya rasa kita mesti nak ingatkan Alibaba itu cerita dari kecil-kecil. Pernah dengar kan itu cerita? Kita memang suka, betul tak? Selalu saya bermain dengan saya punya anak. Kalau papa bagi kamu 3 harapan, apakah kamu? Anak banyak saya cakap, saya mau makan itu, saya mau itu, saya mau itu. Semua sudah pandai cakap. So itu ialah kita mindset sini yang sangat-sangat penting. Okey, lepas kita tengok. Okey, di sini saya rasa sangat penting ialah di sini ialah saya rasa sangat penting ialah kita kenapa mindset kita selalu adakan negatif. Kita susah nak positif. Ada 2 disebabkan. Pertama ialah family background. Dia punya masalah. Dari kecil-kecil mungkin kita sudah ditanam kasih siapa? Ibu bapa kita, nenek kita, betul. Pernah saya punya jiran dulu cakap, orang kaya semua jahat, duit itu tak bersih. Dia sudah menenang. Itu orang budak, orang baru dia tak tahu, dia macam kertas, betul tak? Ada orang cakap macam itu. You tak mungkin jadi orang kaya. Kita punya keturunan, kita punya nenek miskin, bapak miskin, kita turut patut miskin, betul tak? Macam saya dulu kecil-kecil, bapak saya pun menenangkan saya dengan minta macam itu. Dia cakap, Ki Hung, jangan fikir nak kaya. Kita pasti nak rajin bekerja dengan orang secukup. Kalau masa itu saya percaya papa cakap macam itu, saya tak ada hari ini. Bukan papa saya tak baik. Because dia punya mindset pun diajarkan datuk. Betul tak? So, ini adalah background. Ada orang kecil-kecil mungkin dia dari kecil dia kasih ibu bapa buku. Ada kan ibu bapa sudah bercerai. So, itu kan mindset selalu apa kan dia fikir balik, dia akan fikir yang kecil. Tak boleh. Tak mungkin. Betul tak? So itu jadikan orang tak boleh. Contoh kedua background kedua ialah apa? COVID-19 ini 2 tahun. Jadikan banyak orang pressure. Banyak orang sudah hilang kerja. Banyak orang sudah hilangkan berbagai-bagai. Maju lagi, betul tak? So bagaimana dia boleh positif? Dia cakap dengan Q. Saya tak boleh lah, susah lah Q. Makan pun tak ada lah, everything pun tak ada. Dia sangat-sangat negatif. Betul. Hari itu ada satu saya punya kawan. Dia selalu call saya, minta apakah Elcom punya video produk, saya akan kasih dia. Saya selalu cakap dia macam itu. Boleh introduce you punya kawan kasih saya tolong you memperkarui lepas. Okey, ini orang anda. Dia cakap apa tahu? Dia takut orang MLM. Tengok apa perkaraan. Dia belum jumpa saya, tapi dia sudah mindset dia cakap, orang MLM tak bagus. Tapi dia mau buat lagi. So orang ini bagaimana nak berjaya? So hari ini kita penting-pentingkan, kita mesti nak positifkan minta kita. Negatif akan jadi kecil. So itu saya rasa yang sangat-sangat penting. Malam ini kita mesti nak belajar yang sama-sama. Okey, apakan cara? Boleh jadikan kita pengen minta ada seorang yang positif. Ini yang sangat-sangat penting. Okey, kita panggil dia keadaan ABC. Kalau you pandai pakai, tanya 30,000 kali ganda. You punya kekuatan minta separas sedah. Tadi you cakap bawa itu ais 95 itu tidur tahu. Kalau you boleh cakap yang barang yang bagus ke dalam,
Dan samakan, you bagikan itu alam semesta tahu, dia akan bagi. Ini yang saya satu-satu untuk nak kongsi lah. Okey, pertama ialah apa? Selalu kita panggilkan ialah ask for it. Ask for it ialah apa? Berani meminta. Kedua, believe, percaya separuhnya. Ketiga, collect, terimakan sepenuhnya. Okey. Firstly, dulu saya sebelum saya membaca buku ini, saya pun sama juga. Because saya orang sembahyang munggak juga. Okay, I is a Christian. Selalu saya pun cakap macam itu. Kalau saya nak minta dengan Tuhan, saya mesti nak buat sesuatu. Ini mungkin ada sedikit kesalahan. So saya baru tahu. Kalau you tak berani minta, you tak mungkin akan menjadikan satu orang yang berjaya, ada kegayaan. Belum buat, minta dulu. Minta, berani minta dulu. Kalau minta dapat, pakai kertas. Pen, tulis, catat lagi bagus. Okey, minta apa dulu? Kita selalu minta. Ada orang tahu, saya tak tahu. Okey, I ajar kamu. Berapa kamu boleh tulis. Pertama, kita mesti nak minta apa? Minta sihat loh. Ini yang pertama, betul tak? Kedua, kita nak slim badan. Kegembira, bahagia. Income kita, betul. Kalau belum ada pasangan, kita nak carikan pasangan, betul tak? You mesti accurate. Macam dulu saya kecil-kecil, saya memang ada satu impian. Kerana saya tak tinggi, saya pun tak bentek sangatlah. Saya punya tinggian hanya 168 cm. Tapi saya ada satu fikiran. Dengan family saya orang semua tinggi. Saya nak fikir saya punya isteri. Mungkin satu hari dia tak tinggi dengan lebih saya, ngan dengan saya, sama dengan saya lah. Betul tahu. Itu dulu saya tak tahu itu apakah itu ask for it. Minta dengan kita punya alam semesta, adakan Tuhan. Betul dia bagi, betul. Okey. So kita minta duit. Pada duit kita mau, kita nak jelas. Kita jangan cakap macam tu. Saya mau lebih sikit. Saya tahun ini mau lebih sikit. Dia tak tahu. Lebih sikit RM1 ada RM2. Okey. Buku ini ada satu orang. Saya betul dia nampak. Selalu dia memang ada bill itu datang dia rumah. Itu apa? Itu bill. Memang selalu banyak hutang. Satu hari dia fikir balik buat apa tahu tak? Dia ambil itu liquid. Buku talang dia ada cakap cerita. Dia padangkan barang. Dia minta ini saya minta. Dia cakap mau lebih duit. Apa dia buat tahu tak? Dia buka satu cek 1 juta simpan di siling atas. Dia tiap kali bangun dia tengok. Tiap bangun dia tengok. Lepas dia hutang sudah tak ada. Kerana dia nak kaya, betul. Ini ialah selalu kita minta mau. Berapa kita mau? Tapi mula-mula mungkin orang baru tak berani minta 1 juta lah. Okey, mungkin you boleh minta. Bulan ni berapa ribu saya mau? 5,000 atau 3,000. Lepas 3 bulan, saya mau berapa? Mau 6,000. Mungkin 6 bulan 10,000. Mungkin 1 tahun saya mau 20,000. Kalau you sudah ada 2,000, minta lagi tinggi. Ini ialah kita panggil ask for it. Kita nak minta dulu, belum ada minta dulu. Okey, ini ialah pertama. Dan kedua ialah apa? Kedua kita panggil believe. Believe sangat penting. Sikit ragu pun tak boleh. You tak boleh. Panggil orang yang paling susah minta okey. Buat pampak impian semua dia boleh. Lepas percaya dia tak boleh sudah. Kalau you punya berani meminta, tak percaya fail. You mesti percaya. Betul-betul percaya. Okey. Minta itu barang mesti sendiri mau. Kita percaya, lepas kita akan apa berlaku? Kita akan collect. Okey, ada orang cakap, collect dah. Terima dah. Satu hari, ada 1 bulan, ada 1 tahun, ada 3 tahun, tak tahu. Tapi penting, kalau you nak barang yang besar, you tak boleh 1 hari 1 tahun. Macam you nak rumah, you nak Ferrari, tak boleh. Betul tak? Itu you mesti nak turn. You nak cari barang yang sekarang mungkin ini berapa bulan mau. You minta dulu. Itu saya rasa yang sangat-sangat penting. Okey? So di sini saya nak cakap 2 cerita dalam buku ini, saya sangat-sangat tertarik lah. Okey, ada satu orang, dia menaiki personal punya kabar terbang. Lepas mungkin cuaca tak baik, dia punya kabar terbang jatuh. Lepas itu orang tak mati tau. Luar biasa. Dunia ini tak ada orang kes macam ini
kabar depan jatuh dia tak mati. Okey, lepas dia jatuh, dia tahu dia badan jadi apa dah? Dia jadi lumpuh. Tak boleh jarang. Bernafas pun tak boleh. Tapi doktor memang saya cakap mungkin akan jadi tumbuhan ini orang memang susah nak kebaikan. Tapi dia tak percaya apa orang cakap. Dia mainkan mindset sendiri. Saya mau tahun ini Christmas akan keluar dari hospital ini atau 8 bulan. So dia berbandingkan dalam katil dia hari cakap dengan sendiri boleh bernafas. Lepas betul-betul dia boleh bernafas. Capugang itu bernafas punya barang. Lepas dia boleh bangun lagi. Berjarang. Everything try. Doktor pun cakap ini is a miracle. Tak mungkin. Tapi betul. Dia memainkan. Mindset sendiri boleh disebutkan. So tengok. Ini adalah satu miracle. Bukan I cakap. Kalau you nak betul-betul percaya, you mesti tengok buku ini. Okey, kedua orang. Cerita pun sangat-sangat tertarik saya. Dia kena kanser. Badan dia dengan kanser sebenarnya pun 4 stage sudah. 97% punya badan semua sudah kena kanser. Okey, lepas kena kanser, apa dia fikir? Dia pun balik, yalah, makan ubat, kemo, everything dia pun buat juga. Dia makan suplemen, dan sayur-sayur, dia cakap apa makan dia mesti cakap dengan mereka. Bagi saya baik, ya, air, minum, bagi saya baik. Dia cakap macam tu. Dia cakap, tak boleh bagi saya sendiri pressure. Apa dia buat tahu tak? Satu saja. Dia tiap hari tengok wayang yang funny, gembirawan. Tiap pagi dia fikiran yang baik, tak ada pressure. 3 bulan, apa barang berlaku tahu tak? Kanser dia sudah hilang. So, ini buku cakap sebenarnya bukan kanser matikan anda. Banyak orang kena kanser, kena kasih ditakutkan sampai pressure sampai mati. So, kita mesti nak tahu memainkan mindset ini yang sangat-sangat penting. Okey? So, memang banyak orang percaya juga, tapi di sini Kiu rasa saya tak boleh terlalu banyak cerita kerana masa punya IUDPC memang ada limit. So, sedikit saya punya putihkan lah. Saya sebelum buat Elken, saya hanya 1 ramen. Kerja sampai 1 tahun saja. Saya masa itu sudah dipecah, dibuang kerja. Bukan dipecah, dibuang kerja. Kenapa masa itu pun sama sekarang ekonomi sangat-sangat down. Saya betul-betul orang yang biasa. Di tengah saya punya bahasa pun bahasa tak pandai. Betul. Tapi 3 bahasa pun tak pandai. Okey, saya betul-betul hanya orang yang biasa saja, tak ada background, tak ada family background, semua tak ada. Tapi saya masukkan platform yang betul. Okey, saya ada impian. Selalu saya cakap, saya pun juga boleh juga. Saya mau juga, saya pun belajar dengan apakan malang kita belajar ialah hukum tarikan. Saya pun pakai juga. Saya datang Elken memang saya admire banyak speaker wah dikongsi di atas. Saya pun nak fikir satu hari saya pun boleh juga. Betul, tiap hari I fikir macam itu. Lepas 5 tahun. Saya jadi jutawan di Elken. Umur masa itu hanya 29 saja. Okey, boleh di Winners Night untuk berkongsi dalam 20,000 orang. Okey, so ini ialah semua memainkan apa? Minta. Tapi saya nak improve, saya nak belajar, itu semua nak mau. Saya pun boleh dijadikan. Dalam 10 tahun, saya pun boleh membelikan banglo yang pertama. Memang sebelum banglo saya memang ada rumah yang kecil, itu memang ada. Okey, 15 tahun lagi saya belikan satu banglo lagi, sekarang saya tinggal di sinilah. Okey, so ini semua ialah mindset sangat penting. Saya bukan hanya boleh Winners Night speaker di Winners Night, jadikan Elken speaker, international speaker. Saya pun boleh mengadakan kereta rumah saya sendiri. Yang paling penting saya rasa yang paling gembira ialah family saya. Saya ada satu isteri yang cantik, saya ada satu isteri yang kesayangan, saya ada 4 anak lagi. Ini ialah semua di dalam mindset yang kecil-kecil. Saya memang sudah ada, saya memang ada untuk nak bagaimana lagi percaya itu saya sudah ada fikir. Okey, di tanah ini penjalangan. Memang ada orang cakap masalah tak? Ada. Kalau kita kena masalah, kita ada barang yang kita tak boleh dijalankan, apa kan kita buat dulu?
kita nak positive thinking. Oh yes, ini adalah satu pengalaman. Ini adalah satu pelajaran. Ini yang sangat penting. Kiung tak cakap, you fikir baik. Oh, tidak tindakan, tidak buat apa-apa, boleh percaya, tidak. Yang paling penting, kita fikir yang apa barang yang kebaikan. Okey, saya cerita ini 1 minggu lepas sebentar lah. Saya selalu memang seseorang sangat take care saya punya kereta, everything. Okey, saya nak keluar, nak cuba dengan orang. Lepas apa berlaku tahu? Tayar saya pancit. Kena paku, dan dia pecah. Dan lepas pecah, semua barang tak boleh buat. You tahu, apa kan barang pertama saya fikir dulu tak? Saya nak fikir yang baik. Nasib baik bukan semalang. Kerana semalang berlaku hak yang sudah besar. Kenapa tahu tak? Mak mentua pergi airport. Okay, kalau masa itu bagi awal-awal tayar meletup, saya cakap memang masalah. You nak jaga kereta, ada nak hantar mak pergi airport. Masa itu kalau nak minta kereta pun bukan senang, betul tak? So ini apakah barang berlaku? You nak memastikan apa barang yang baik dulu. Oh, saya fikir lepas saya pancit kereta, saya susah tepi. OT punya kereta memang bagus, dia sinar dia akan keluar, dia bagi terutau, tangan tol tepi saja. Okay, so ini barang semua berlaku. You mesti ada fikiran yang baik. Tak apa, saya call insurans tarik saya punya kereta sampai saya punya kawan punya kedai bikin saya punya tayar. Lepas everything barang sudah okay. So ini cerita sedikit. Okay. Dan lepas apa kan kita perlu buat? Pernahkah di Elkan berjaya yang positif? Tadi Casey Leon sudah cakap kita punya ERP. Percaya tak? 7 bulan income, 6 figure income. Rajin 6 bulan saja. Tadi dia tanya, berbaloi tak? You nak 250, ada 6,666. Itu sangat penting. Bagaimana kita buat? Kita ikut itu langkah saja. ERP kategori 6 pertama. Apa perlu buat? Kita nak buat 20,000 sales dalam 1 bulan, berterus 3 bulan. Okey, income dalam 3,000 sampai 5,000. Lepas kita nak buat apa? Kita nak buat duplikasi. Kita sudah mendapat 30 orang, kita duplikasi. Dan apa yang perlu buat? Kita susah dahulu, senang kemudian. Lepas kita nak seberkan masa. 30 orang kita tak bayar cari sudah. Kita nak bagi orang sesiapan nak key person mau 20%, 80%, itu kita nak tahu. Ikut itu 6 langkah saja. Kita sudah boleh dari orang yang biasa boleh berjaya Elkan. Sekarang kita punya modul kejayaan Elkan sudah sangat simple. Kalau kita ikut macam itu, kita memang akan berjaya. Memang di sini ada orang tanya Kium, saya ada ikut itu ABC, saya ada cuba, tapi tak berjaya lah. Okey, sini sangat-sangat penting. Tadi saya cakap cara. Sekarang saya ajar bagaimana kita boleh memakai ini hukum tarikan yang berjaya, yang 2 perkaraan saja. Pertama, dalam hati ada bersyukur tak? Kedua, bayangkan. Okey, I cakap bersyukur dulu boleh tak? Apa itu bersyukur? Ada orang selalu cakap, saya sudah tak ada duit lagi, baju sudah kotor lah, jahat lah, everything. Saya tak ada bersyukur. Kalau you fikir macam itu, you punya minit pagi kamu apa? Tadi you cakap. Tak baik mah. You mesti cakap macam itu. Tak ada barang bersyukur, you cakap. Mata masih boleh dengar. Boleh dengar. Boleh nampak. Telinga boleh dengar. Okey? Hidup masih boleh bernafas. Bersyukur dah. Saya masih hidup. Itu sangat penting. Saya buat sedikit contoh dalam buku ini, saya pun nampak. Kenapa dalam 2 ini pandemik banyak orang bercerai, bergaduh dalam family. Apa kan barang berlaku, tahu tak? Selalu isteri dia gaduh dengan husband dengan gaduh dengan isteri, dan anak pun marah-marah kerana semua orang tinggal dalam satu rumah. Macam I juga. Rumah macam kindergarten, rumah menengah. Saya bekerja semua dalam satu rumah. Kalau you nak settle masalah itu, bersyukur dulu. Tengok husband Anda apa kan kebaikan. Jangan fikir apa kelemahan. Isteri Anda apa kebaikan.
Anak 4 ada 2, 3 pun is okay. Semua ada kelebihan. Jangan ketengok kelemahan. Kalau you bersuku macam tu, I guarantee family semua okay. Business semua okay. Banyak orang dia selalu tak boleh bersuku. Dia rasa salah itu orang, tak boleh tengok. Saya akan buat tak bagus, tengok lo tu ubah-ubah lo itu. So selalu dia komplain. Apa you complain, apa you cakap, dia bagi. So dari hari ini kalau you nak berjaya, apa kita perlu buat dulu? First, bersuku. Jangan marah orang, jangan benci orang. Itu pemula saya rasa yang penting. Bersuku sudah ada. Kedua, buat bayaran. Saya rasa di sini semua lelaki memang suka apa? Kereta, betul tak? Ferrari, ada kereta apa-apa. Macam I suka kereta Mercedes G-Class. Mula saya pun tak berani fikir dulu. Lepas saya ambil topik ini cakap, saya rasa saya mesti mau mencapai kereta itu. Sebelum membeli itu kereta, apa kita perlu buat dulu? Bayangkan dulu. Bayangkan kita punya 2 tangan. Perasaan dulu. Tangan itu buat apa? Bekangkan itu steering. Wah, kaki sudah pijak kat minyak. Wah, screen itu sangat cantik. You tangan you punya mindset. Kalau you boleh bayangkan macam itu, kereta rasa sudah dibeli, betul tak? Betul, dulu saya belum beli kereta MSCT, saya pun fikir macam itu. So ingat, so kalau tapak bayangkan lagi, kita boleh pergi show, car show, pergi tengok itu kereta, pergi perasaan, ambilkan gambar itu. Ya, betul. Apakah barang kamu mau, kamu simpan saja. Oke, sudah ada bersuku, bayangkan sudah. Yang sangat-sangat penting adalah apa? Kita perlu apa? Kita perlu ada itu perasaan, betul-betul kita mau, bukan orang yang mau. Itu saya rasa yang sangat-sangat penting. Oke, akhirnya, ini saya rasa yang paling penting. Orang yang selalu, dia paling susah di mana tahu tak? Dia tekan, menengkakkan. Dia rasa dia berjaya dalam 3 hari. Tidak. Menengkakkan. Betul, saya sini bercerita. Saya permulaan buat Elkan ini bisnes. Saya cakap dengan saya punya kawan, tak mau. Saya cakap dengan saya punya family, saya punya cousin semua tak mau. Akhir-akhirnya saya pun merasa, tak boleh lah. Tapi saya memang fikir bertekan. Saya try kawan punya kawan. Family punya family. Okey? Lepas bangkaian betul-betul kasih dia keluar naik. Lepas itu orang tak mau lepas cakap apa? Nasi tak baik loh, kalau dulu saya ikut Anda tak jadi jutawan pun jadi separuh jutawan, betul tak? So itu kita perlukan mesti ada. Kita buat semua barang mesti mendekankan. So di sini apa dia punya contoh? Menanam pokok apple akan keluarkan apple. Menanam pokok durian dia akan keluarkan durian. Tak mungkin menanam apple keluarkan durian. So sudah ada kita punya kaedah ABC. Dan lepas kita sudah nak tahu bersuku sama kan kita cakap tentang bayangkan, akhirnya kita mesti ada bertekad sama action. Ini saya rasa sangat-sangat penting. Pergi buat, fikir yang kebaikan, jangan fikir yang tak baik. Sky is no limit. You tak jangan logik. Kalau I logik, saya fikir balik. Orang yang biasa income 1 bulan hanya 1.000 pun tak sampai. Mana mungkin hari ini jadi jutawan? Karena masa itu saya tak logikkan fikir saya begitu bang. Kalau logik saya tak ada hari ini. Percayakan saya. Mesti nak keluarkan impian kita. Kita betul-betul apa kita dalam hati kita. Kita cepat-cepat pergi mencapaikan. Okey, itu saya rasa sangat-sangat penting. Okey, oleh itu mengikutkan hukum tarikan Anda menang sebab boleh. Percayalah itu yang sangat-sangat penting. Sebelum saya habis, saya mesti nak terima kasih kepada platform ini. Elkan Global, kalau tak ada platform, masih makan gaji tak mungkin jadi jutawan. Tak mungkin ada hari ini. Pertama, saya rasa platform yang sangat penting. Kedua, platform ada, mesti ada satu tim. Kita ini tim panggilkan semangat ansar laut. Kita tak kisah siapa pun yang grup, kita boleh meeting yang bersama-sama. Okey? Akhirnya yang paling penting, saya rasa orang saya biasa. Karena ada mentor saya. Ini mentor bukan hanya mengajar saya buat Elkan saja. Dia pun ajar saya bagaimana jaga kesihatan, jaga family, jagakan kewangan. Itu semua kan ajar saya. Saya memang thank you kepada mentor saya, Franciska Tang.
Tan Bising. Terima kasih kepada mereka. So, saya rasa malam ini saya berkongsi sampai sini. Akhirnya betul-betul kita nak berani bermimpi, berani berminta dengan kita punya Tuhan. Adakah kita tadi Kium berkongsi itu perkara yang semesta. Boleh? So malam ini saya punya kongsi sampai sini saja. Terima kasih kepada semua orang. So saya punya masa balik kepada kita punya MC. Thank you. Alright, terima kasih.